Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Pada hari ini saya akan membuat satu kritikan ke atas sebuah buku yang bertajuk The Lord of the Rings, jilid 1 yang bertajuk The Fellowship of the Ring. Dan buku ini akan dikritik berdasarkan teori psikoanalisis lelakan. Buku yang akan dikaji yang berjudul The Lord of the Ring ini merupakan sebuah buku yang amat terkenal pada abad ke-20, di mana buku ini telah diterjemahkan ke dalam banyak bahasa. Buku ini telah dikarang oleh seorang pengarang berbangsa British yang bernama J.R.R. Tolkien. Buku ini ditulis antara tahun 1937 sehingga 1949. Buku ini terdapat 3 jilid, iaitu jilid pertama The Fellowship of the Ring, yang kedua The Two Tower dan yang ketiga The Return of the King. Jadi, saya akan mengkritik buku jilid 1 iaitu The Fellowship of the Ring berdasarkan teori psikoanalisis Lacan. Teori psikoanalisis Lacan. Teori ini dicipta oleh Sigmund Freud. Namun, Lacan telah membuat beberapa modifikasi terhadap teori ini. Menurut beliau, dalam kehidupan, manusia digerakkan oleh id, iaitu keinginan ataupun nafsu untuk keseronokan. Id mendorong manusia ke arah keinginan yang bersifat hedonistik, iaitu libido. Keinginan ini berlaku dalam 3 ruang, iaitu sedar, parasedar dan bawah sedar. Jadi dalam cerita The Lord of the Ring dalam jilid The Fellowship of the Ring ini dilihat terdapat beberapa watak yang dipengaruhi oleh id ini. Ringkasan cerita daripada The Lord of the Ring ni, ahli-ahli kumpulan pengembara yang digelar Fellowship of the Ring ni membawa cincin sakti tersebut daripada Rivendell ke tempat permaisuri pari-pari yang dapat menolong mereka daripada Lothlorien ke Mount of Doom, iaitu tempat untuk memusnahkan cincin tu yang dimiliki oleh Sauron. Tempat Mount of Doom tu adalah tempat duduk Sauron. Pada kira-kira 3,000 tahun yang lalu, pari-pari mendapat 3 bentuk cincin, manakala orang kerdil ataupun manusia kerdil memiliki 7 bentuk cincin dan manusia pula memiliki 9 bentuk cincin. Namun, raja segala kejahatan iaitu Sauron telah mencipta satu cincin yang dapat mengalahkan semua cincin yang lain. Tujuan Sauron mencipta cincin tersebut adalah untuk menakluki Middle Earth, iaitu kawasan yang didiami oleh pari-pari, manusia dan manusia kerdil. Dia berasa tamak untuk menakluk Middle Earth di bawah diri dia. Dia telah dikalahkan oleh seorang raja yang bernama Raja Isildur. Raja Isildur ni telah memotong jari beliau dan mengambil cincin tu untuk dimusnahkan di Mount of Doom. Namun sayangnya, apabila Raja Isildur telah merasai kuasa yang terdapat pada cincin tersebut, Raja Isildur berubah fikiran untuk tidak memusnahkan cincin tersebut. Namun malangnya, ketika perjalanan Raja Isildur pulang ke tempatnya, beliau telah diserang oleh orcs, iaitu makhluk kerdil yang bodoh yang merupakan bala tentera Sauron. Mayat Raja Isildur pula dicampakkan ke dalam Sungai Anduin. 2,500 tahun selepas daripada kejadian tersebut, Gollum ataupun Sméagol, seekor makhluk telah menjumpai
tersebut di Sungai Anduin. Oleh kerana Gollum ni dia takut cincin itu dicuri oleh orang lain, dia bersembunyi di sebuah gua yang diberi nama Misty Mountain. Oleh kerana kesaktian daripada cincin tersebut, usia Gollum ni telah diinjakkan sehingga 500 tahun lamanya sebelum cincin itu dicuri oleh Bilbo Baggins yang merupakan seorang manusia kenik yang mengembara. Selepas mencuri cincin tersebut daripada Gollum, Bilbo Baggins ni dia pulang ke tempat dia ke kawasan tempat tinggal dia yang bernama The Shire. Atas kekuasaan cincin tersebut, Bilbo ni usia dia walaupun dah 111 tahun, dia masih kekal tampan dan segar, masih muda. Namun pada hari jadi dia yang ke-111 tahun, dia telah membuat keputusan untuk menghabiskan sisa hidup dia untuk menulis sebuah buku pengembaraan dia bersama manusia kerdil untuk mencari harta di Gunung Sunyi, di mana terdapat harta yang banyak yang disembunyikan di bawah perut seekor naga. Jadi dia ingin menghabiskan masa dia menulis, dan dia pun pergi meninggalkan The Shire, pergi ke Rivendell. Dia pun memberikan cincin tersebut kepada anak saudaranya yang bernama Frodo. Namun seorang sahabat lama Bilbo Baggins ni, iaitu Gandalf, dia merupakan seorang ahli sihir yang baik. Dia telah menceritakan kepada Frodo bahawa cincin yang dia miliki yang diberikan oleh Bilbo ini bukanlah cincin biasa-biasa, tapi cincin yang mempunyai sakti dan menjadi rebutan. Maka dia menyuruh Frodo ni pergi ke Rivendell untuk berjumpa dengan ketua pari-pari yang bernama Elmond. Beliau telah berjumpa dengan ketua pari-pari Elmond berkenaan dengan cincin tersebut. Ketua pari-pari Elmond pun memanggil wakil-wakil pemimpin dari Middle-earth untuk berbincang berkenaan cara untuk memusnahkan cincin itu. Jadi berdasarkan cerita The Lord of the Ring dalam jilid 1 The Fellowship of the Ring ni, dilihat terdapat beberapa watak yang dipengaruhi oleh It. Yang pertama adalah Sauron. Sauron ni telah mencipta satu cincin yang dapat mengalahkan cincin-cincin lain yang dimiliki oleh pari-pari, manusia kerdil, manusia serta ahli sihir. Dia membuat cincin tersebut untuk menakluki Middle-earth, untuk nafsu keinginan diri dia sendiri. Dia juga telah melatih bala tentera daripada Orcs. Orcs ni adalah makhluk hodoh, makhluk kerdil yang hodoh yang berjanji untuk mendapatkan Middle-earth kepada Sauron. Jadi daripada situ kita dapat lihat bahawa Sauron ni dipengaruhi oleh It, iaitu keinginan dan nafsu diri dia sendiri. Watak kedua yang dikenali dipengaruhi oleh It ialah Saruman. Saruman ini pada asalnya diturunkan bersama Gandalf oleh Tuhan Malaikat iaitu Ainur untuk membantu makhluk-makhluk di Middle-earth. Namun kerana nafsu dan keinginan dia untuk menakluk Middle-earth, dia telah berpakat dengan Sauron untuk mendapatkan Middle-earth. Dia sanggup memenjarakan ataupun mengurung rakan dia sendiri, Gandalf, di atas puncak menara Orthanc di Isengard. Dari situ kita dapat melihat bahawa Saruman ni dipengaruhi oleh It. Pada asalnya, Raja Isildur berperang dengan Sauron untuk mengambil cincin Sauron tu dan memusnahkannya di Mount of Doom. Namun apabila dia dapat merasakan kuasa pada cincin tersebut, dia tidak jadi untuk memusnahkan cincin itu di Mount of Doom. Tapi malangnya apabila perjalanan dia pulang
daripada Mount of Doom ke tempat dia telah diserang oleh Orcs, iaitu makhluk kerdil yang hodoh tadi itu, sehingga dia terbunuh dan mayat dia telah dicampakkan di Sungai Anduin. Sekian sahaja kritikan saya terhadap buku The Lord of the Rings Jilid 1, The Fellowship of the Rings, berdasarkan teori psikoanalisis Lacan. Sekian, terima kasih.